siri kedua dalam jelajah anak muda harapan ataupun Angkatan Muda Harapan mana kita buka pentas open mic lebih kurang di negeri Terengganu kali ini. Selepas ni saya tak pasti kita ke negeri mana, bergantung negeri mana yang kita nak jentik sikit dia punya pemimpin korup dia. Saya tadi lebih kurang kita dengar ucapan daripada terutama sekali daripada penduduk tempatan. Saya tarik dengan Haji Wahmat sebut tentang keperluan anak muda, utamanya berumah, dan malah dicadangkan suku eka tanah dan sebagainya. Saya nak tanya ni yang muda sikit, Umar tak apa saya tanya Umar, suku eka tu besar mana? Dia cerita dia, orang muda zaman sekarang 1 ekar tu dia tak tahu besar mana. Ya, ini realiti. Orang sekarang dia kira berapa kaki rumah apartmen je boleh. Cerita ekar-ekar ni dah tak main dah. Dia lebih kurang separuh padang bola. Kalau suku tu dia kotak penalti. Itu dilema. Dan itu sebenarnya generasi yang ada hari ini yang makin dipencil. Dan salahnya dekat mana? Salahnya pada sistem yang kita amalkan. Ini berkait dengan saudara Yui sebut tadi, bahawa pandemik terutama sekali. Sewaktu pandemik kita tengok seolah-olah pandemik ini meranapkan sistem ekonomi kita. Tapi sebenarnya bukan soal meranapkan sistem kita. Kalau sistem kita ini sistem yang baik, dia tidak boleh diranapkan. Tapi datang pandemik, tak payah lama. Seminggu, 2 minggu tu habis. Ramai hilang kerja, hilang mata pencarian, malah ada yang terpaksa pindah balik kampung, ada yang tersekat keputusan makanan, angkat bendera putih, kami angkat bendera hitam lah, kita lawan. Jadi, ia bukan sebuah sistem yang direka untuk bertahan lama. Ia adalah satu sistem politik dan ekonomi yang dicipta untuk kekalkan yang kaya jadi semakin kaya, yang miskin terus papa ke dana. Anak muda jangan harap ada peluang untuk bina kehidupan lebih baik daripada generasi sebelum ini. Dan ini bukan hanya di Malaysia. Ini fenomena ataupun pattern yang sama di mana-mana sekalipun. Sebab itu, kalau kita nak lahirkan generasi orang muda yang lebih baik, yang dapat kehidupan yang lebih sempurna, yang ada peluang untuk beli rumah, untuk bina kehidupan, untuk besarkan keluarga dan sebagainya, kita tak boleh kekalkan dengan sistem yang ada hari ini. Dan ia rumit. Nak cerita sistem ekonomi ni rumit. Dia bukan semata-mata tukar kerajaan, bukan semata-mata tukar menteri, bukan semata-mata tukar parti politik. Ia harus balik kepada cara kita mengurus dan juga memahami ekonomi itu sendiri. Ini cerita panjang lah. Ya, ini kita tak guna dalam tempoh masa sekarang, mampu ke kan? Dan saya bukan datang nak bersyarah tentang ekonomi. Saya pun bukan belajar ekonomi, saya belajar bahasa Inggeris. Tak ada kena dengan ekonomi. Tapi nak cerita dia, bermula daripada kita ni apa yang kita boleh buat. Yang pertama, soal membangunkan kembali cara kita melihat politik. Kita boleh bermula daripada situ. Ini kerja kita yang berada dalam parti politik, terutama anak muda. Yang di atas bahu kita ini tanggungjawab besar. Bukan tanggungjawab yang semata-mata untuk datang pilihan raya nanti pacak bendera, pasang banner dan sebagainya. Tapi soal memikirkan generasi yang akan datang. Saudara Abbas, saudara Hasbi, saudara Kafrah dan sebagainya. Ini satu hari akan jadi pemimpin yang kemudian. Bukannya hanya soal kita hari ini nak memenuhi keperluan politik hari ini semata-mata. Yes, hari ini kita bangun, kita dirikan parti kita sebagai pendukung kepada keperluan hari ini. Tapi harus kita sediakan diri kita ini menjadi pemimpin akan datang. Dan untuk jadi pemimpin akan datang, kita kena fikir masalah yang akan datang. Itu tanggungjawab kita lebih kurang. Kedua tadi, saya dengar juga saudara Hasbi. Syok, masuk lokap 3 jam. Masuk lokap 3 jam, syok Hasbi. Cuma 7 hari. Untuk tanya Datuk Sarudin, kan, cuba kena penjara dan sebagainya, orang-orang lama. Tapi
Saya tertarik apabila soalnya tentang di mana kita hari ini. Kita dah pernah berubah kerajaan. Maksudnya kita sudah pun berjaya buka ruang demokrasi, iaitu ruang di mana rakyat yang selama ini tertindas, rakyat yang selama ini terperosok, rakyat yang selama ini suaranya dibenam, artinya sudah pernah menang. Kita pernah dapat angkat suara orang-orang tertindas ini. Tapi hari ini kita kembali kepada zaman yang sebelumnya. Saya pun ditahan polis dalam, saya ingat sejak saya masuk balik politik ni, problem dia terus masuk balik balai. 2-3 kali dipanggil dia, tapi belum kena dakwa, alhamdulillah. Tapi kita kembali seolah-olah zaman sebelum ruang-ruang demokrasi ini dibuka. Zaman sebelum Pakatan Harapan jadi kerajaan. Jadi kenapa berlaku perkara ini? Kenapa saudara Hasbi dan beberapa rakan yang lain masih lagi kena dakwa? Daripada Angkatan Muda Keadilan pun ada. Kita punya ketua LK Cabang Batu. Sebab takut. Sebab dia tak ada cara lain. Dia tak boleh. Dan kerajaan yang ada hari ini bukan kerajaan yang mampu untuk tampung keperluan semua orang. Dia bukan kerajaan yang mampu untuk dengar keluhan, kritikan dan pandangan semua orang. Dia adalah kerajaan yang terbentuk ikut sistem sebelum ini. Sistem 60 tahun yang menjarah negara ini. Sistem yang menekan rakyat. Sistem yang menutup suara rakyat. Sistem yang kalau kamu tak setuju, kamu masuk penjara. Itu hasil didikan dahulu. Kita bawa mereka ni jadi kerajaan selepas kita buka ruang demokrasi tersebut. Memang tak jadi. Negara memang akan mundur saja. Dan sebab itu dia tak ada cara lain. Bila dia tengok orang muda kemari, orang muda bersuara, orang muda bawa isu-isu terkini, bawa isu-isu dan pandangan-pandangan yang lebih tajam daripada sebelum ini, dia takut. Dia takut untuk tengok kebangkitannya sebegini rupa. Tak kiralah di ruang mana sekalipun. Yang di jalan raya, di atas pentas politik, dalam media sosial, dia tak mampu kawal semua ini. Dan suara-suara ini hanya semakin besar, bukan semakin kecil. Ketidakpuasan hati ini real. Ketidakpuasan hati ini betul-betul sedang berlaku. Ia sedang menjalar, ia sedang menular. Ini yang sedang berlaku dalam negara kita. Maka kita harus tahu bahawa bila kita ditekan seolah-olah macam zaman BN sebelum ini, artinya kita berada di atas landasan yang betul. Kalau kita mampu untuk tajamkan lagi perlawanan ini, tajamkan lagi perjuangan ini, kemaskan lagi kita punya kedudukan, kemaskan lagi kita punya ukhuwah dan kebersamaan kita sebagai sebuah Pakatan Harapan dengan parti-parti komponen ini, maka saya yakin kita bakal tawan semula negara ini. Tak kiralah sama ada sebesar yang sebelum ini atau sedikit lebih kecil, tapi kita mampu. Dan signal, tanda-tanda itu jelas. Saya dalam politik ni tak banyak perkara saya belajar atau tak banyak perkara yang saya pegang. Antara yang saya pegang adalah kalau musuh tak suka apa kita buat benda betul. Hasbi sampai kena dakwa, maksud kita buat benda betul. Teruskan. Masuk lukap 3 hari pula lepas tu. Sehari-hari, saya ingat menuju ke hadapan, kita kena datang dan masuk ke dalam pilihan raya dengan kesedaran dan juga dengan semangat bahawa ini peluang sekali lagi diberi pada kita. Kita pernah jadi kerajaan 22 bulan. Ramai Datuk Sarodi Agil pernah jadi menteri salah satu. Itu peluang yang diberi pada kita untuk belajar. Yes, kita ada kelemahan. Akui. Tak perlu kita nak takut untuk akui kalau kita ada kelemahan. Betul, kita ada kesilapan. Betul, ada banyak perkara yang sepatutnya kita buat, tapi mungkin kita terlepas pandang. Saya sendiri jadi pengkritik pada kerajaan dahulu. 2 kali turun naik KPM kalau saya ingat dahulu. Saya zaman Najib dengan Rosmah, saya tak pernah mencarut tau. Betul, saya jahat, saya turunkan bendera, saya demo, buat tangkap MO1, tangkap Najib, apa semua. Macam-macam buat. Tapi saya tak pernah mencarutkan Najib dengan Rosmah. Carilah dalam Facebook ke dalam Twitter, tak pernah. Tapi zaman PH saya mencarut. Saya panggil apa dulu? Tak ingatlah. Malah live ya. Tapi jadi tajuk berita juga lah, lebih kurang.
nak kata betapa dahulu waktu kita diberi peluang, banyak perkara yang kita boleh buat, namun kita terlepas. Kerana kita tahu bukan mudah untuk ubah sistem tersebut. Perlukan political will, keazaman politik yang kuat. Perlukan banyak perkara yang sebelum ini tak wujud dalam negara kita. Kita yang membuka ruang tersebut. Kita orang pertama yang jadi kerajaan selain daripada Barisan Nasional. Perlulah memang banyak cabaran. Dan hari ini, ambillah pengalaman 22 bulan tersebut sebagai satu bekal untuk kita kembali kepada rakyat dan bagi tahu kami kali ini lebih bersedia untuk jadi kerajaan. Ini yang kita boleh buat, insyaAllah. Dan saya minta saudara-saudari, terutama daripada saya pemuda, jangan putus asa. Putus asa, gambling tenaga kita, rapatkan kerjasama kita, dan pastikan datang pilihan raya yang akan datang, kita masuk sebagai pasukan yang jauh lebih kuat daripada yang sebelum ini kita masuk pilihan raya. InsyaAllah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baik-baik, saya tak payah tunggu datang.